Saya nak bawa kenyataan daripada Muhyiddin Yassin. Ada gerakan terancang sogok ugut MP Bersatu Muhyiddin. Yang ini hari ini. Shah Alam, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa menerima maklumat terdapat gerakan terancang bagi melemahkan parti itu dan Perikatan Nasional melalui sogokan serta ugutan terhadap ahli parlimen gabungan tersebut. Tegas beliau, Bersatu tidak akan tunduk dan tidak akan lebih tegas akan diambil susulan 2 lagi ahli parlimen daripada parti berkenaan menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Menurutnya, ia bercanggah dengan pendirian parti dan pelanggaran disiplin serius selain membelakangi mandat rakyat. Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu akan mengadakan mesyuarat tergempar Khamis ini untuk membincangkan perkembangan terbaru itu. Saya menyeru ahli Bersatu supaya kekal tenang dan istiqamah mempertahankan prinsip. Lama tak dengar perkataan kekal tenang dah. Pada ahli Rabu, okey. Saya komen. Dia mengatakan ada konspirasi terancang. Sekarang ini nak dengan ugutan. Pertama sekali, sehingga kan ahli parlimen 4 orang ahli parlimen atau 2 orang, 3 orang, 4 orang ni melompat menyokong PMX. Pertama sekali, saya nak bagi tahu keempat-empat ahli parlimen ini boleh saman Muhyiddin Yassin kalau perkara itu tidak benar. Bahawa terdapat ugutan atau tawaran. Kalau perkara itu tidak benar, keempat-empat mereka boleh saman. Boleh, tak semestinya wajib, tetapi boleh. Kerana seolah-olah Muhyiddin Yassin nak bagi tahu mereka melompat sebab mereka takut kena dakwa. Seolah-olah nak menyatakan keempat-empat mereka ada kes. Ni nak bagi tahu. Seolah-olah sedemikian. Kalau tidak, kalau tak ada kes, kan, masakan dia nak melompat? Itu logik Muhyiddin Yassin. Kalau tak ada ugutan, masakan mereka nak menyokong PMX? Itu logiknya. Seolah-olah nak mengindikasi dan memberi nama buruk keempat-empat mereka ini mempunyai kes yang teruk yang bakal menjatuhkan mereka. Sebab itu mereka menyatakan sokongan. Ataupun sebenarnya hakikat, tuan-tuan, tak ada pun. Dia macam ni. 149 ahli parlimen yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Kerajaan Madani cukup dah. Dah cukup jumlah. Lebih daripada cukup. Tak perlu pun 4 orang ni nak sokong PMX. Dia berbeza pada tahun 2022, pada zaman Ismail Sabri. Pada waktu itu, kerajaan beza 3-4 kursi je yang menyokong kerajaan pada waktu itu. Tarik kerusi Bersatu, tarik kerusi PAS, tarik kerusi Bapak UMNO, kolaps kerajaan. Jadi untuk mengelakkan kerajaan tumbang dan berlaku ketidakstabilan politik dan ekonomi, maka Ismail Sabri setuju untuk menandatangani MOU sehingga habis penggal. Tetapi dalam hal ini tak perlu. Kerajaan tak perlu nak terima 4 orang ni pun. Tak perlu. Tetapi kerajaan kata kami tidak menutup pintu. Kalau nak datang dan menyokong, Alhamdulillah. Tetapi kalau tidak menyokong pun, kami ada 149. To put things into record, majority 112. Tuan-tuan yang pandai matematik tolak 149 tolak 112 tu berapa? Even katakanlah 140 je lah menyokong PMX. Kan? Even 140 je menyokong PMX. Saya kata tadi majoriti berapa? 112. Even dengan 140 tu pun cukup dah majoriti. Kita perlu majoriti je nak apa orang kata, nak luluskan bajet, nak bentuk kerajaan yang stabil, cukup dah. Ini 140, sekarang 152. Salam 152 tuan-tuan yang menyokong PMX. Jadi nak ugut kenapa? Nak ugut kenapa? Nak tawarkan kenapa? Nak tawar projek kenapa? Kenapa? Why? What's the reason? Nak ugut kenapa? Apa alasan? Buat apalah Datuk Seri Anwar Ibrahim nak membodohkan diri, sanggup nak pergi ugut? Sebab tuan-tuan, simple lah. Kalau dia ada ugutan, keluar berita, takkan nama buruk dengan Perdana Menteri. Betul tak? Buat apa dia nak burukkan nama dia? Dia dah ada majoriti. Sama juga ahli Parlimen Bukit Gantang. Kan hari ini mengatakan, kalau nak saya sokong Perdana Menteri, maka perlulah beri saya 30 juta. Bukan pada dia lah. Okey.
Dia kata macam ni, saya baca. Jika dapat dana 30 juta, saya sokong kerajaan Madani. Seorang lagi ahli parlimen pembangkang menyatakan secara terbuka kebersediaan menyokong Madani jika Putrajaya boleh memperuntukkan dana mencukupi untuk kawasannya. Syed Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal memaklumkan dia berharap untuk dapat kira-kira 30 juta bagi kawasan di kerusi parlimennya di Perak di bawah Belanjawan 2024. Jumlah itu berdasarkan beberapa siri projek inisiatif dirancang untuk Bukit Gantang, antara lainnya menarik taraf pusat Giat Mara, membaiki 35 tabiga kemas dan pemasangan lampu jalan di kampung-kampung di situ. Semua itu dah ada dah dalam perancangan. Tapi kita nak kata, kalau semata-mata nak bagi 30 juta pada dia, yang itu kita kata rasuah. Kan? Dan kalau PMS kata tak apalah, tak payahlah. Tak payah 30 juta, tak apa, thank you very much. Perancangan bajet tu dah ada. Tak sokong, tak apa. Tak sokong, tak apa. Cuma menariknya tuan-tuan, itu saya kata, delicate-nya, 4 orang ni. 4 MP bersatu mohon tukar tempat duduk di Dewan Rakyat. 4 ahli parlimen bersatu yang menyuarakan sokongan kepada PMX, memohon agar tempat duduk mereka di Dewan Rakyat ditukar. Mereka adalah Zahid Kecil, Iskandar Zulkarnain, Suhaili Abdul Rahman dan juga Muhammad Azizi. Yang Dipertua Dewan Undangan Negeri Dewan Rakyat, Johari Abdul berkata dia telah menerima surat daripada mereka berkenaan perkara itu. Bercakap dalam sidang media di Parlimen hari ini, Johari berkata dia akan melihat aturan dalam Dewan Rakyat sebelum membuat keputusan. Saya akan hubungi mereka ketika daripada Bali. Akan ada pertemuan tak rasmi. Tengok macam mana. Saya baru terima surat, katanya. Seperti ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq, dia tak mau duduk di sebelah kerajaan dan minta duduk yang lebih selesa. Macam keluarga, dulu mereka tidur di bilik tidur, sekarang mereka nak pindah ke ruang tamu, seluruh Johari. Sementara Johari berkata kedudukan Syed Saddiq tidak akan berubah. Kata Johari, selagi ahli parlimen itu belum menghabiskan proses undang-undang, dia tidak perlu mengusungkan kerusi tersebut. Okey, kita akan pergi ke situ sebentar lagi. Now, yang menariknya kat sini tuan-tuan, dinamika sebab dalam minggu ni, saya rasa dalam sehari dua ni, Bersatu akan mengadakan mesyuarat. Okey, Bersatu akan mengadakan mesyuarat dan mesyuarat itu akan menentukan nasib 2 lagi ahli parlimen mereka. Now, dalam masa yang sama, bila mereka nak menukar kerusi ke kerusi kerajaan, what will happen to them? Sebab itu saya kata, sekarang ni senjata makan tuan. Undang-undang anti lompat parti yang diluluskan oleh parlimen sebelum ini hanya tertakluk ataupun hanya kena kepada mereka yang tukar parti. Sebaliknya, mereka yang tidak tukar parti seperti 4 orang ni, ataupun mereka yang dipecat daripada parti, mereka tidak dianggap sebagai lompat parti. Itu persoalan yang saya timbulkan tempoh hari. Adakah dipecat itu dikira lompat parti? Rupa-rupanya ada kenyataan daripada Wan Junaidi sewaktu Wan Junaidi pergi bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional, GPS bersama dengan PN pada waktu itu, bahawa sesiapa yang dipecat daripada parti tidak dikira sebagai lompat parti. Jadi menariknya, keempat mereka bila dah bertukar kawasan seolah-olah telah mengundang, dan ini juga kenyataan daripada Menteri Undang-Undang, telah mengundang bahawa mereka dipecat daripada parti. Itu yang mereka nak sekarang ini. Mereka telah mengundang supaya parti memecat mereka, supaya lebih mudah untuk mereka berada di pihak kerajaan dan tak perlu pun menyertai mana-mana Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional. Cukup mereka menjadi ahli bebas yang menyokong kerajaan. Itu yang boleh berlaku sekarang ini. Jadi dalam situasi dan senario yang ada sekarang ini, saya kata ada 5 yang akan menyokong. MP Bukit Gantang bagi syarat. Saya tak imagine MP Bukit Gantang ni sokong. Sebab itu saya tak terima dia sebagai orang kelima. Kalau dia nak sokong, itu terpulang pada dia. Sebenarnya ada seorang lagi tuan-tuan. Dia ura-ura sama ada daripada Bersatu ataupun daripada PAS. Cuma saya tak boleh buka cerita. Sebab ini strategi. Kalau saya buka cerita, nanti ada orang marah saya, maki saya. Kenapa kau dedahkan strategi Is? Jadi tak payahlah saya dedahkan. Keempat-empat mereka ini, tak ramai yang tahu. Saya dah buka cerita ini sebelum masa PRN hari itu lagi. Bahawa akan ada 5 orang yang keluar dan juga bersama dengan kerajaan, kerajaan kita pada waktu ini. Pada peringkat itu, bukan rundingan tuan-tuan. Saya kata bukan rundingan. Sebaliknya pada waktu itu, bukan maksudnya rundingan arti kata bukan kerajaan datang offer, bukan. Sebenarnya saya nak buka cerita pada hari ini, bukan kerajaan datang jumpa mereka dan offer, bukan. Tidak berlaku exercise itu.
Apa yang berlaku ada di kalangan Bersatu dan juga PAS datang berjumpa dengan wakil kerajaan. Saya tak nak sebut, okeylah saya sebutlah. Wakil UMNO lah, senang cerita. Wakil UMNO untuk menyatakan bahawa mereka nak menyokong kerajaan perpaduan. Cuma implikasi yang mereka risau adalah mereka akan jatuh kerusi mereka. Jadi nasihat yang diberikan, Sesda 44 saya boleh cerita lah, ialah kamu keluar, sokong, tetapi jangan letak jawatan. Tunggulah sehingga kamu dipecat. So ada beberapa ahli wakil daripada PAS dan wakil daripada Bersatu menyatakan sokongan persetujuan. Cuma PAS sedar benda ini. Disebabkan PAS sedar benda ini, diorang buat satu program tertutup di kalangan ahli-ahli parlimen mereka, brainwash, kemudian angkat bai'ah baru. Tak percaya, tonton pergi tanya dengan pimpinan PAS ahli parlimen. Jangan tanya dengan macam-macam mana dia tahu. Bagi tahu dia, betul ke kamu buat dekat hotel bai'ah tersebut. Cuma ada ahli PAS tu bertanya, kalau dia engkar kepada bai'ah tersebut, adakah dikira sebagai telah lompat parti? Jawapannya mudah, tidak. Kerana bai'ah tidak mengikat undang-undang. Soalan kedua, adakah dia berdosa? Jawapannya tidak. Kerana bai'ah tidak boleh terikat dengan perkara yang haram. Kalau dia lompat, maka cerailah bininya, isterinya. Itu perkara yang haram. Menceraikan bukan atas faktor yang sepatutnya. Tak boleh. Naya kat isteri hanya kerana politik. Tapi yang bai'ah kali ni bukan cerai isteri. Dia ada satu lagi bai'ah yang lain. Apa bai'ah dia? Tuan-tuan, tanyalah ahli parlimen tu sendiri apa bai'ahnya. Jadi tak perlu untuk nak pergi letak jawatan, tak perlu, kerana sekarang ini mereka tunggu untuk dipecat, and that's why dia request untuk tukar. Okey, langkah dia setelah perbincangan, saya sebut ada tim A, tim B dalam Perikatan Nasional nak jumpa kerajaan sebagainya. Perbincangan tersebut berlaku. Oh, yang maksudnya mereka berempat ni lah jumpa kerajaan. Bukan mereka berempat ni, tuan-tuan. Bukan, it's not four of them, orang lain. Okay, dan wakil PAS pun ada. Dan mereka datang, so kena buat secara delicate. Tak boleh tergesa-gesa. Bila nak buat? Masa bajet. Kenapa nak buat masa bajet? Kerana bajet adalah masa terbaik untuk nak menyatakan sokongan. Sebab lepas ni ada undi. Lepas ini ada undi. Sebenarnya bajet ni tak perlu 2/3 pun. Tetapi, yelah, nampak lebih lah kalau buat masa tiba-tiba tengah sidang yang biasa-biasa, umum. Tak ada benda. Ni nak bajet ni, dia nak menyatakan sokongan ni. Okey, setelah menyatakan sokongan, hakikatnya kamu akan digantung. That is why kenapa Bersatu hari tu tempoh tersebut jam. Dia orang tak tahu nak gantung ke nak buat apa. Nak buat macam mana kita ni? Nak gantung ke nak pecat? Nak pecat tak boleh. Kerana mereka tahu kalau mereka pecat, dia akan jadi bebas. Kita gantung. Okey, dia ingat gantung selamatlah. Dia kata nak gantung lah. Gantung tak ada implikasi apa-apa. Lepas ini mungkin kami tak akan jadi ahli parlimen dah, tak apa. Dia pun tahu dia tak akan jadi ahli parlimen. Dia tahu dia tak akan jadi ahli parlimen. So dia nak buat macam mana? So tak apa, kita pastikan kita kena pecat. Dia ingat tak, tuan-tuan, cerita P. Ramlee? Ayahanda marah ke? Tak marah. Betul tak marah? Betul. Kalau macam tu, mari anak-anak, ambillah harta. Ambillah harta Sadik Sigaraga. Ambillah harta Sadik Sigaraga. Dia pun datang ambil. Ayahanda marah ke? Tak marah. Tu baru kan nama dia Sadik kan? Sadik Sigaraga. Okey, tak apa. Lepas itu, so nak buat dia orang marah dan pecat ni macam mana? Okey, langkah seterusnya setelah menyatakan sokongan, dah gantung tak cukup, kita kena bagi dia pecat. So dia buat macam mana? Perbincangan baru-baru ini minta tukar kerusi. Tak pernah dibuat oleh orang, tuan-tuan. Parti dia masih duduk dalam parti, tapi kerusi duduk kat kerajaan, sedangkan parti dia pemanggang. Tak ada lagi. Tidak ada lagi dalam sejarah Malaysia.
Ini kali pertama. Setahu saya lah. I might be wrong on this. Tahu saya tak ada. Dalam sejarah, sekurang-kurangnya dalam sejarah parlimen. Sekarang ini keempat-empat mereka menyatakan nak pindah kerusi kerajaan. So, bila mereka pindah kerusi kerajaan, bila mereka berpindah ke kerusi kerajaan, takkanlah jadi bacul. Bak kita cerita P. Ramlee jugalah. 3 Abdul tu kan. Tiba-tiba, apa orang kata, laki dia ada perempuan lain tidur dengan dia. Marah Bila dah marah, kena jual lah. Jangan marah, nanti kena jual. So kena jual. So dia nak marah supaya dia kena pecat. So kita akan tengok tindakan mereka. Adakah mereka akan dipecat atau tidak? Zahid sendiri mengatakan. Apa Zahid kata, tuan-tuan? Zahid jangka ada lagi MP dari PN umum sokong Anwar. Ahmad Zahid menjangkakan ada beberapa lagi ahli parlimen pembangkang akan menyatakan sokongan kepada Anwar tidak lama lagi. Kata Timbalan Perdana Menteri itu memandangkan positif perkara tersebut, berharap lagi ramai ahli parlimen berbuat demikian. Kerajaan berpandangan bahawa bukan hanya 4 orang saja, tetapi kita jangka mungkin lebih daripada itu yang akan beri dukungan kepada Perdana Menteri. Bagaimanapun, Ahmad Zahid tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkara tersebut. So, kan saya kata tadi, yang dia berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan UMNO kan? Siapa yang buat kenyataan tadi, tuan-tuan? Zahid Hamidi kan? You put things 2 by 2 together lah. Tapi saya kata tadi, yang jumpa itu adalah mereka yang what do you call that, pro kepada UMNO. Pro kepada UMNO. So, akhirnya sokongan MP bersatu matikan desas-desus pertukaran kerajaan. Satu demi satu sokongan ahli parlimen pembangkang terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi indikasi kepimpinan Perdana Menteri yang baru itu hendak mencapai umur setahun, mempunyai kredibiliti sendiri dan diyakini dalam membela nasib rakyat. Ia juga secara tidak langsung mematahkan desas-desus pertukaran kerajaan. Kononnya hayat kerajaan perpaduan dibentuk. Hasil keputusan PRU 15 November tahun lepas akan berakhir dalam masa yang terdekat. Dalam pada kempen PN tempoh hari mengatakan bahawa kerajaan akan tumbang selepas PRN. Sudah lencun semua walaon, kena kencing, tuan-tuan. Saya kata yang akan berpecah selepas PRN bukannya kerajaan. Yang akan berpecah selepas PRN adalah Perikatan Nasional, terutama daripada Bersatu. PAS sekarang sudah goyang, tuan-tuan. PAS sekarang sudah goyang.